Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama iman amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana menjadi sebagai panduan untuk kita memahami selok-belok ataupun perkara yang utama yang dilakukan oleh iblis. Yakni iblis telah bersumpah, berkata di depan Allah SWT, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Ini adalah modus operandi iblis yang mesti kita letakkan keutamaan. Nombor satu sekali, dia akan buat kita tidak mempunyai rasa syukur itu. Iaitu yang mana rasa syukur itu dibentuk dengan sifat kehambaan. Dengan syukur itulah jemaah sekalian akan membawa kita kepada kenikmatan demi kenikmatan di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dalam muka bumi ini, terutama perbuatan yang menjurus kepada amalan. Iblis ini dia tahu kita akan amal. Dia tak akan buat kita berhenti beramal. Dia tak akan kata jangan solat. Tidak. Kalau dia tak solat, dia tentulah ini yang sedang beramal. Dan kita sedang menjadikan hidup kita ini, dan iblis tahu kita nak jadikan seluruh hidup kita ini amalan, ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka perbuatan itu tidak akan menjadi igawan dia, tidak akan menjadi cabaran bagi iblis. Namun dia akan buat kita beramal tanpa rasa syukur. Bermaksud kita solat tidak didasari dengan syukur sebagai contoh. Tidak kerana syukur kita solat. Maka kita jemaah sekalian, kita kena mulakan ataupun mula kita melihat kedudukan amalan kita diringkas dalam ada tingkatan-tingkatan amalan ini. Dan syukur ini tingkatan tertinggi sebenarnya. Namun dalam tingkatan tertinggi, dalam perbahasan hakikat kehidupan,
kita mengenal pasti bahawasanya dalam hidup kita, kenikmatan yang kita cari di dalam kehidupan, semua nak mencari kenikmatan yang nak kita peroleh dalam kehidupan, itu tidak lain tidak bukan mesti didasari dengan syukur. Syukur yang mana bermulanya kita itu membangunkan ibadah yang kita ada hari ini, ibadah illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana tidaklah Allah SWT menjadikan jin dan manusia itu semata-mata hanya saja untuk beribadah kepada Allah. Lalu Iblis akan membuat kita terijak daripada misi itu, dan maka kehidupan itu yang kita lalui sehari-hari ini, maka kita akan terpisah daripada hubungan yang utama, yakni menghubungkan ciptaan ataupun kejadian sepatutnya sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Dalam yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 maksudnya. Ini ada kaedah yang kita tafsir kehidupan, yang mana kalau kita lihat dalam perbahasan kehidupan itu, kejadiannya yang Allah jadikan kehidupan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk ingat Allah. Allah jadikan hidup ini tujuannya adalah untuk ingat Allah, dengan makna kenal Allah. Illa liya'rafun, illa liya'budun, illa liya'rafun. Maka dalil yang pertama turun pada baginda Nabi Muhammad SAW itu, sekaligus mengangkat Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, adalah bermula hidup itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ataupun kita ambil ibrah, tengok hidup ni dengan nama Allah. Ataupun kita ambil ibrah, pengajaran melalui kehidupan ini kita kenal Allah. Maka daripada kehidupan, sebab kalau tengok ibadat syariat, solat itu setelah, kalau lihat 13 tahun ke-12 kenabian baru disyariatkan solat dan seluruh syariat yang lain. Maka kita boleh disebabkan sepanjang hidup di Mekah. Maka antara perkara yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW melalui wahyu yang pertama dan yang kedua, wa rabbaka fakabbir, yang kedua Al-Mudassir, adalah untuk menanamkan kembali tentang kefahaman yang mana untuk melihat segala kejadian itu dengan kembalikan kepada Maha Pencipta, Allah pemiliknya. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dia tidak terpisah lagi Mas sekalian. Sekarang ni perbincangan kalau tengok kepada silibus pengajian pendidikan, pengajian tauhid mengenal Allah dalam satu silibus pendidikan tauhid. Tapi dalam pendidikan kehidupan hidup ni apa yang dididik? Kalau kata kehidupan, ada tak sistem pendidikan kehidupan ataupun bahasanya life learning ataupun university of life? Dalam kehidupan ni apa pendidikan? Kalau kita faham tentang struktur pendidikan, kita fahamlah silibus, kita fahamlah struktur. Ni mengaji apa, ni tajuk apa, ni tajuk apa, kita fahamlah. Malah kalau dalam pendidikan agama Islam, malah kadang-kadang tu setengah tu menjadi elektif, ada menjadi boleh drop, bukan jadi main subject, mainstream, bukan mainstream lah. Dia ada optional, sen 1, lepas tu sen 2 tak ada, sen 3 tak ada, sen 4 tak ada, terus ke tak ada. Mereka kalau dia ambil memang mainstream agama bagi contoh, kat situ kita faham lah pecahan pendidikan agama, itu ngaji bab tauhid, ngaji bab akhlak, tasawuf contoh, kemudian bab fiqh, kemudian pecahlah kita. Persoalan nak timbul di sini sebab kita tentang kaji tentang kehidupan. Adakah sistem pendidikan kehidupan itu? Apakah ataupun bagaimanakah sistem pendidikan kehidupan itu terbina? Maka pendidikan kehidupan itu terbina apabila manusia itu menjadikan hidupnya dididik untuk mengenal Allah. Dia tidak dipisahkan. Jadi kaedah mendidik mengenal Allah itu melalui pengajian tauhid lah. Pengajian tauhid yang menjadi wajib, kita belajar mengenal Allah dengan sifat kekuasaan itu, kita kena bawa dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan mas sekalian, kalau kita lihat hidup ini,
yakni hidup, lihat kehidupan, lihat dengan dari di mana semua lihat tu Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Jadi kalau kita pecahkan perincian ayat Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 saja. Kalau kita pecahkan, bacalah dengan nama Rabb. Rabb ini datang dari tuntutan untuk mengenal Allah. Bacalah dengan nama Allah, sebab bermula dengan Bismillah. Kita ringkaskan perbahasannya, tidak banyak. Bacalah dengan nama Allah, Bismillah. Sebab tu mulanya kalam dimulakan dengan Bismillah. Malah semua perkara kebaikan, kata Nabi SAW, tidak dimulai dengan kalam basmalah, maka terputuslah keberkatan dia. Jadi terputuslah pertolongan Allah. Bagaimana bermula hidup tu dengan Bismillah, sedangkan hidup, contoh, bacalah nama Allah pada kehidupan dengan Allazi khalaqa. Kita perincikan kehidupan. Bacalah dengan nama Allah pada kehidupan rumah tangga. Itu cara fikir. Sebab tu orang beriman ni dia teliti, dia detail dan dia intelligent. Sebab dia bukan tengok kemudian dia tak. Dia seorang pengkritis. Dia orang beriman ni seorang yang dia tidak melihat benda. Dia dipanggil analytical thinking. Itu bahasa tu banyak kita guna pada kajian yang fikiran. Kemudian yang kita nampaklah psikologi punya approach. Walhal kalau kita lihat kepada tauhid, itu telah diajar untuk berfikir dan melihat dengan kritis. Melihat, contoh, melihat tentang Allah suruh lihat tadi rumah tangga. Rumah tangga ada satu dalam tu suami isteri. Dia kata berfikir, dan berfikir cara begini membuatkan kita tafakur. Kerana kita berfikir dan berzikir sekali. Tafakur untuk mengenal melalui ciptaan. Maka melihat atau membaca nama Allah pada hubungan suami isteri. Apa nama Allah yang ada pada suami isteri? Maka nama Allah yang ada pada suami isteri itu Kejadian rumah tangga. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, nampak? Maka Allah menggunakan ayat pada Kejadian. Saya ambil contoh tadi, melihat nama Allah pada kejadian rumah tangga. Rumah tangga ni disebut rumah tangga suami isteri, maka ada pasangan lelaki perempuan suami isteri. Allah mulakan kejadian suami isteri ini maslihat dimulakan sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Bermaksud kejadian suami isteri mesti nampak tanda kuasa Allah. Bukti mana tanda dia? Mesti nampak, mesti kena tahu tanda kuasa Allah. Kita tengok kejadian motor, mesti ada nampak tanda, simbol dia. Motor apa ni, simbol apa ni? Ada brand dia, sebut nama BMW, contoh. Kan, make life berat, contoh. Dia ada, kita tengok dia. Bila sebut motor BMW pula ada nama dah, maka kita dah tak terikat dengan bentuk tu saja. Maka kita akan kaji BMW ni apa ciri dia. Banyak makan wang, contoh kan. Ataupun best man win pun boleh juga. Maka dengan kejadian nama yang ada pada motor tu menyebabkan akan nampak nilai dia, akan diangkat nilai dia. Nilai ataupun harga lah. Yang mana kalau semua motor-motor yang ada, motor je lah. Tapi yang membezakan antara motor dengan motor tu nama yang ada pada motor. Dan yang membezakan nama itu juga adalah kualiti yang ada pada motor tu. Maka begitu juga dengan manusia. Bila Allah jadikan manusia dengan manusia kejadian dan seluruh kejadian, mesti ada nama yang Allah telah terjemahkan pada kejadian manusia, khususnya manusia. Yang ini dengan nama kasih sayang. Brand yang ada pada rumah tangga itu adalah brand kasih sayang. Saya alih bahasa lah tuan-tuan, biar nampak dengan kejadian.
Dia salah dulu. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bertepatan dengan dalil yang kita nampak bahawa sejarah dengan wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1, hikmah yang tersirat di sebalik ayat tersebut Allah dengan menggunakan kaedah penglihatan mata hati. Jadi yang untuk melihat nama tadi jemaah sekalian, melihat nama yang tersembunyi, iaitu nama Allah, bermaksud kejadian manusia tidak akan nampak hasilnya, tidak akan nampak ertinya kalau tiada nama kasih sayang. Tak ada. Jadi kita kena fikir, kasih sayang ini nama siapa, atau membawa kepada terjemahan siapa. Dan ini semuanya hanya dinisbahkan, dilihat dengan mata hati. Inilah dipanggil kaedah penglihatan mata hati. Dan bila sebut bacalah dengan nama Tuhanmu, ianya merujuk kepada bacalah dengan hati. Dia bukan dengan mata kepala. Kalau mata kepala nampak rupa lah. Rupa pula kita bagi nama lain pula. Ini jemaah, ini leman contoh kan. Apa ada jemaah dengan lain? Entah, tak ada apa-apa nampaknya pun, tak ada ertinya contoh. Tetapi dengan mata hati, kedua insan ini disatukan, lalu diterjemahkan kasih sayang, dipanggil jodoh, terjemah kasih sayang. Kasih sayang itulah sepatutnya dibacakan dengan nama Allah, bermulanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka kamu mendapat kasih sayang Allah itu. Sepatutnya, bukan menerjemahkan kasih sayang kita. Tak. Kita tak ada kasih sayang, tak ada. Kalau ada kasih sayang, mestilah benda itu dia contoh mesti sedia ada. Ini masih mencari bukan contoh. Cari, tengok kan, umur sekian 62 jodoh lagi contoh kan. Kan? Ingatkan jodoh seorang dia, 2 orang contoh. Maknanya kasih sayang itu cuma sekalian, dia bukannya existing, ada kekal, dia tiup. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pakai contoh ini, contoh kasih sayang. Bukanlah kata kita ni bincang pakai kasih sayang ni ada keadaan kita faham je, dia faham kaedah, dia nampak benda, dia kata tak payah ustaz cerita kau kahwin, dah ada mengena dengan saya dah. Dah lepas dah zaman tu. Itu sebab hidup ni mengenal Allah, bukan nak mengenal kita ni dah kahwin lama dah. Kalau setakat dah kahwin lama dah, tak ada cerita lah buat kahwin ni, tak payahlah cerita dah. Tapi sebenarnya perjalanan hidup kita ni adalah sepatutnya melalui alam perkahwinan itu sebagai contoh. Maka kita makin mendekati Allah melalui sifatnya Rahman Rahim, itu rasa kasih sayang Allah. Sebab kita yakin bahawasanya kita bermula tiada, sifat kita mati, buta, tuli, bisu. Bagaimana buta, tuli, bisu ni mempunyai sifat sayang? Lalu kalau sekiranya kita boleh merasai kasih sayang itu, maka ketahuilah bahawasanya kasih sayang itu adalah anugerah Allah, bukan bermula dengan makhluk. Kalau manusia semua faham bermula kaedah hikmah ni, kebijaksanaan, melihat dengan kacamata yang panggil apa? Ainul basrah, mata yang tersembunyi, maka terpeliharalah rumah tangga dengan tanggungjawab patutnya. Sebab kasih sayang itu adalah diterjemahkan dengan tanggungjawab. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita mahu dia, kita berlawan suara pula. Dia takutkan lagi tinggi suara, tak dengar. Minta maaf. Dua-dua je. Murah. Tak. Bukan nanti kalau saya ceramah tinggi suara, nanti kan haji kena tinggi pula. Kan berlawan tu. Itu bukan maksud apa. Baik. Baik. Takut. Jadi sudah jemaah yang mudah, saya tak nak mengganggu borak tu. Faham maksud dia. Saya tak nak mengganggu tu, sebab saya tinggi suara kan terganggu perbincangan. Dan kalau nak berbincang boleh, tak ada masalah. Saya tak nak mengganggu perbincangan itu. Sebab saya pakai mikrofon, tak ada masalah. Baik. Maka sudah jemaah yang mulakan Allah SWT,
Begitu juga kaedah membaca dengan nama Tuhan adalah memerlukan pemahaman dan penglihatan dengan menggunakan perbahasan. Yang pertama, sifat-sifat kekuasaan Allah. Bermaksud tak semua manusia yang mana Allah kurniakan dia boleh melihat kejadian dengan nama Allah. Tak semua. Sebab ia melibatkan hidayah dan petunjuk Allah. Sebagai contoh tadi, katalah sebab apa saya cerita tentang perkahwinan. Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, 23, 20, 21, 22, 23, 24. Susunan kejadian ni, kalau tuan-tuan tengok ayat ni, susunan kejadian nombor 1, Allah letakkan susunan kejadian manusia. Ayat 20. Okey. Wa min ayati ana khalaqakum min turab summa iza antum basharun tantashirun. Pertama, Allah letak tentang kejadian manusia. Yang kedua, ayat 21, Allah letak susunan kejadian pasangan. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat tanda-tanda ni merujuk pada nama. Tanda-tanda kuasa Allah mesti membawa pada nama Allah. Macam tadi tanda sesuatu kejadian itu, contoh tadi kita baca tu brand motor tadi, membawa kepada berbeza tu ada nama, ada brand apa dia. Orang akan bagi tumpuan kat situ. Itu yang kedua. Turutan yang ketiga, Allah menceritakan baru kejadian wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Nampak? Kejadian manusia dulu maksudnya. Kemudian pasangan, kemudian langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nampak? Masuk dekat dunia ni, kita duduk atas muka bumi Allah ni. Walaupun langit kedudukan yang paling tinggi dan nampak sampai tak tercapai, kita tengok tu pun bukan langit lagi tu, itu bawa atmosfer. Belum lagi langit pertama, tetapi Allah bagi kedudukan manusia dan turutan kejadian dunia kita nombor 1. Kalau dari turutan kejadian makhluk yang lain, kita sebagai kejadian. Turutan kedua, alam yang besar itu alam manusia maksudnya. Galaksi itu alam yang ada. Percayalah, galaksi yang ada itu kalau dinisbahkan dengan kejadian, tidak terlawan dengan kejadian manusia, yang mana alam manusia membawa kepada perbincangan ketuhanan Allah. Itu jadi besar. Roh summa sawwahu wa nafakha fihi min roh. Sebab tu alam manusia, alam rumah tangga, alam disebut alam tu. Sebab tu jangan terkejut. Manusia contoh ni, turutan kejadian ni, tadi diri, kemudian pasangan, kemudian samawati wal ardh. Turutan ketiga langit bumi. Kejadian langit bumi bermaksud tanda-tanda kuasa Allah itu jelas ternyata pada hubungan rumah tangga dulu, baru nampak pada langit alam langit bumi ni. Dan biasa tak kita dengar perkataan, contoh rumah tangga ni, dia panggil apa? Tengah ribut Ustaz. Ribut rumah tangga tu, tengah berombak kata. Ribut taubat. Allah gelap lah, gelap tu. Alam-alam yang kita bincang itu ada dalam rumah tangga. Kena petir lah, alam ombak, ribut, taufan, macam-macam. Itu satu. Yang kedua, jadi masalah perbahasan alam ini menunjukkan betapa alim dia yang maha mengetahui. Yakni merujuk kepada pengetahuan Allah SWT itu meliputi semua alam yang ada. Dan Allah mengatakan manusia ini di bawah pengetahuan Allah yang paling tinggi. Sebab itu Allah memberikan mandat kepada Nabi Adam AS dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama Adam al-asma'. Ilmu Allah tak bagi kepada makhluk yang lain. Ilmu Allah tak bagi kepada langit. Ilmu Allah tak bagi kepada bumi. Walaupun langit dan bumi ini tempat kita berpijak dan bernaung, besar kejadian mereka ni, patut mereka ada ilmu lah. Tak ada. Wa imam malaikat pun Allah tak bagi ilmu. Buktinya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat kata,
innaka antal alimul hakim. Termasuklah dengan iblis. Jin, seluruh jin. Iblis ni kana minal jin, ketuanya iblis. Pengikutnya syaitan. Syaitan itu adalah pengikut sifat yang mana menuruti sifat iblis, syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Jin tak ada ilmu Allah tak bagi, tapi amal ada. Amal pada jin ada, amal ada, pada malaikat ada. Apa amalan mereka? Kalau malaikat dengan jin, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih tahmid. Tasbih tahmid diterjemahkan dengan bil fi'li, bil qauli, dengan lafaz pun ada, dengan perbuatan pun ada. Itu ada perbuatan, kalau contoh para malaikat tu bertawaf, sambil bertasbih, sambil bertahmid, sujud sambil bertasbih, sambil bertahmid. Kejadian yang lain, langit, bumi dan seluruh gunung, garang semuanya itu tasbih saja. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Adapun manusia itu adalah takbir. Wa rabbaka fakabbir, yakni membesarkan Allah dengan maksud merasai kekuasaan Allah, takzim. Batu dalam kita dalam dalam kalimah thayyibah, lam alif, la ilaha illallah. Lam alif itu merujuk pada dua permasalahan. Pertama, permasalahan penafian, lam nafi. Yang kedua, perbahasannya adalah ta'zim, dipanggil mat ta'zim. Menafikan kewujudan kekuasaan selain Allah, yang merujuk kepada nama Allah. Jadi kasih sayang itu mestilah duduk pada hanya illallah. Tidak cukup dengan itu, mengagungkan, membesarkan Allah SWT pada sifat kebesarannya melalui perbuatan-perbuatan, suruhan-suruhan dan meninggalkan larangan. Maka di situ manusia ini adalah untuk warabbaka fakabbir, jadi membesarkan Allah. Turutan, sebab itu kita akan utamakan manusia, kemudian rumah tangga. Kalau turutan Asmaul Husna sekalian, Allah Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, Allah lafzul jalal, Ismul Azam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Asmaul Husna. Terjemahan Rahman Rahim ini kat mana? Dekat kucing, dekat binatang, dekat kejadian, ya ada. Tetapi bila kita boleh sebut Rahman Rahim pada kejadian, ketika Allah berikan ilmu pada manusia, maka Allah ajarkan nama-namanya pada manusia. Dalilnya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 31 itu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Bukan kita belajar dengan binatang, bukan kita belajar dengan haiwan tumbuhan, bukan, tetapi ilmu yang Allah berikan langsung terus daripada Allah, lalu melalui para anbiya, para nabi dan rasul, dipanggil wahyu. Allah wahyukan bermula pada Nabi Adam AS, yang menyebabkan manusia ini mesti melihat dengan ilmu yang pertama pada kejadian, sehingga kita boleh menyebut kejadian itu dengan nama Allah. Sepatutnya melalui tanda-tanda yang ada. Sebagai contoh, berbalik kasih sayang tadi, ilmu yang kita belajar turun-temurun dengan sanad silsilah sampai kepada baginda Nabi SAW, dengan melalui ulama warasatul anbiya, belajar ilmu tauhid. Kita sebut Allah Rahman Rahim, nama Allah, ya, bukan nama manusia. Tak ada siapa lagi sebut nama Rahman Rahim itu manusia, tak ada. Itu semua nama Allah. Kemudian adalah Abdul Rahman, ya ada. Hamba Allahnya pemurah, hamba Allahnya pengasih. Maka ketika itu kita dah belajar sebut nama Allah, maka kita lihat dua pasangan merpati sejoli disatukan, kita pun sebut Allah. Hebatnya engkau, ya, patutnya. Itu cara.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Khair kita sambung dan buat kesimpulan. Baik, maka sila jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka inilah perkara yang pertama-tama mula, seawal-awal mula kehidupan. Itulah dia mesti melihat. Itu dipanggil hidayah, petunjuk Allah, nak mengenal Allah SWT. Lalu pendidikan kehidupan kita ini, kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim AS, yang mana benar-benar nak mencari Allah dengan kejadian, sehinggalah diperkenalkan. Dan kita ni alhamdulillah Allah SWT telah hantar bagi Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan kepada kita umat tentang Allah SWT melalui nama-nama kesempurnaannya. Dan ianya menjadi sebagai satu solusi, solusi kaedah penyelesaian kepada permasalahan di dunia ini. Sebab kalau kita lihat kedatangan Islam pada zaman Nabi SAW itu di saat sedang berlakunya masalah, iaitu masalah umat jahiliyah. Jadi apa yang pertama mula penyelesaian yang diberikan, menyelesaikan masalah manusia ketika itu adalah memperkenalkan manusia kepada pencipta Allah bakal fakat. Namun begitu memang akan ada penentangan terhadap mereka yang tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana mereka sendiri yang menafikan. Sebab seluruh anak Adam ini telah pun berjanji dengan Allah di alam azali lagi, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Seluruh manusia telah Allah ambil perjanjian. Surah Al-A'raf 176 saya persilakan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka tiada lagi dakwa-dakwi nanti bila dikembalikan kepada Allah di yaumul qiyamah, yaumul akhirah nanti, kemudian ditanya oleh Allah, maka tiada lagi lah dakwa-dakwi dulu aku tak kenal kau. Contoh, bila tak kenal Allah, apa berlaku? Dia buat di dunia ni macam dia punya. Itu ayat ada. Macam kita lah, tak kenal tuan rumah tu, macam buat rumah sendiri. Tuan rumah tak ada, tak ada tuan rumah ni, macam rumah. Tuan rumah pula cakap buat macam rumah sendiri dia. Silap bulan lah. Memang betul-betul buat macam rumah sendiri. Siapa lupa tuan rumah? Tuan rumah cakap belajar pelapik, buat macam rumah sendiri dia. Oh, dia betul-betul ambil tu. Sampai orang ni datang, tak tahu mana satu tuan rumah ni, tak kenal. Jadi akhirnya berlakulah hidupnya tidak membawa kepada Allah, tidak bawa kepada Allah. Hidup tidak bawa kepada Allah, dia bawa kepada diri. Dan ini sangat disukai oleh Iblis. Sebab Iblis telah pun gagal dalam ujian kehidupan. Iblis tidak teruji gagal pada amalan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, Allah Alam. Tapi Iblis gagal di saat ujian kehidupan. Tengok, Iblis tidak mampu melihat kejadian Nabi Adam AS dengan kekuasaan Allah. Tak nampak. Hati-hati maksudnya, jangan ingat melihat Allah ni, melihat Allah itu maksud mampu melihat kuasa Allah itu pada kejadian itu mudah. Ianya sangat susah. Iblis yang tak pernah buat maksiat, tak pernah buat maksiat Iblis ni. Beramal dia memang dengan malaikat mas sekalian. Kita kalau jumpa orang, siapa kawan dia? Malaikat. Oh, memang baik betul itu. Malaikat kawan dia. Depan malaikat, kiri malaikat, kiri kanan malaikat, belakang malaikat. Sah-sah lah dia tu baik. Tiba-tiba dikelilingi oleh malaikat, tiba-tiba jadi jahat.
Sebab tu hidayah milik Allah. Bukti ke bila Allah suruh tengok Nabi Adam AS. Ini kata perbahasan kita ni masalah dalam hidup ni, suruh tengok kehidupan. Tengok isteri, tengok anak, tengok apa yang berlaku ni. Perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah mengenal. Lalu ketika Allah suruh Iblis sujud kepada Nabi Adam AS, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Malaikat turun sebab malaikat tak ada nafsu, tak ada masalah, dia follow lah. Tapi yang ada nafsu, Iblis ada nafsu, kita ada nafsu. Iblis ada akal, kita pun ada akal. Sama, dalaman sama, luaran tidak. Iblis daripada api, kita daripada tanah dan air mani. Iblis yang sudah beramal lama tiba-tiba melihat Nabi Adam AS, tak nampak suruhan Allah, nampak aku terus. Boleh jadilah, boleh juga. Ini kita takut. Bila suruh sujud pada Nabi Adam AS, dia tu nampak ana khairu minhu. Dia tak nampak itu juga kejadian yang Allah jadikan. Maka bila Allah jadikan, pasti ada segala tuntutan. Taklif memang kita tanggungjawab. Allah jadikan suami, pasti ada tuntutan pada suami yang isteri wajib ikut. Bukan suruh suami suruh buat semua dia. Tapi apa yang Allah suruh, Allah jadikan isteri, mesti ada tuntutan yang wajib pada suami untuk penuhi. Setiap kejadian yang Allah jadikan pasti ada tuntutan yang menyatakan kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk suruh Iblis sujud Nabi Adam, sujud pada Adam. Tapi waktu itu dia tak nampak itu kejadian daripada Allah. Dia tak nampak kuasa Allah. Malah dia kata apa? Dia nampak ini apa ni tanah. Nampak pula mulia dia, hina Nabi Adam AS. Dan ini boleh berlaku pada kita semua sekalian, kerana inilah misi Iblis. Sebab itu perbahasan ini perlu diperhalusi, kerana bermulanya kehidupan ini mestilah menggunakan kaedah yang telah diwahyukan oleh Nabi SAW, iaitu melihat segala kejadian dengan nama Allah. Maka kesimpulannya, maka di sini kalau kita lihat perbahasan ini bermula ni, hidup itu adalah dengan wa fi anfusikum afala tubsirun, dengan dirimu, kata Allah. Apa pada dirimu kamu tidak melihat. Surah Az-Zariyat 21. Jadi melihat, berbalik pada surah Ar-Rum tadi ayat 20. Kejadian kita ni banyak tanda-tanda yang telah Allah nyatakan berdiri. Dan apabila sudah nampak tanda-tanda itu dengan asma' dan dengan nama-nama Allah, maka barulah kita akan nampak kepada kejadian yang lain. Dia nampak berdiri, kita nampak nama Allah, nampak aku tu. Oh, aku hebat, aku pandai lah. Dia tak nampak nama Allah yang mandai kata, nama Allah maha kaya yang kayakan dia, nama Allah yang maha kuat yang kuatkan dia. Bila dia tak nampak nama Allah pada dia, pada orang tak nampak juga. Datang rezeki dia, mana dia kaya. Ini mesti makai, macam untuk ini mesti guna-guna. Ada mula nak kaya dengan makhluk. Baik, masya Allah Allah. Kakak tu dulu permasalahan pada malam ini kita akan sentuh. Kita sambung permasalahan pada siang akan datang, memperhalusi sudut pandang dalam kehidupan dengan pandangan ainul basirah. Itu permulaan kepada perbahasan kehidupan yang benar. Pertama mula, kehidupan itu melihat dengan nama Allah. Itu saja, mohon maaf daripada saya untuk kekurangan, terkasar kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menggunakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Jika kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, aku lupa lihada wa sallallahu wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallah. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والله أعلم بالصواب. تكبير الله